bila malaikat panggil dia roh yang keji, Alhamdulillah, wahai durhaka pada Allah, keluar kamu. Dengar suara Israel itu, maka roh tadi berselewak lagi dalam tubuh, berselewak lagi, tak nak keluar. Sebagaimana anak-anak ayam bila elang datang, maka berselewak dia lagi, tak tahu nak lari ke mana. Saya ingatlah kata-kata guru saya, doalah orang mati, satu hari kamu akan mati. Ya, doalah orang mati sebab satu hari kamu akan mati. Maka orang akan doa pada kamu sebagaimana kamu doa pada orang mati sekarang. Dia tukar balik ya tuan sekalian. Ya, jadi oleh kerana itu kita ziarah mendoa ke dia. Dan supaya ingat akan kematiannya itu, supaya melembutkan hati. Kadang-kadang hati kita keras sangat. Keras ni bukan kasar, keras hati. Ya, istighfar tak rasa. Sepanjang-panjang tuan-tuan hidup ni berapa kali menangis kerana takut pada Allah. Sebagai contohlah. Menangis kerana tengok filem Hindustan banyak kali. Ya, menangis kerana anak mati, sedih. Menangis kerana dosa. Ya, menangis kerana dosa, menangis kerana takut pada Allah. Nabi kata ainani la tamassahumun nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua titisan air mata yang tidak akan disentuh di neraka di akhirat. Ya, neraka tak sentuh. Pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua, mata berjaga malam mempertahankan kebenaran agama Allah Ta'ala, memperjuangkan agama Allah. Ya, tak tidur malam, berjaga nak menang ke Islam. Ya, menang ke Islam, buat kerja. Ya, zaman-zaman dulu orang jahat, kita pasang poster dibakar, ditarik. Ya, kadang-kadang kita buat macam-macam. Ya, kita jaga sebab orang malam-malam akhir dia bagi duit datang rumah ke rumah. Ya, maka kita jaga. Kita jaga supaya tidak berlaku kemungkaran-kemungkaran. Ya, menjaga malam, mempertahankan agama Allah. Nabi kata dua ni tidak akan disentuh dalam neraka akhirat. Ya, jadi demikian kita jaga. Dia kata sunat kita ziarah melembutkan hati kita. Sampai atas kubur kita beri salam. Ya, salam pada ahli kubur. Salam ni ada tiga. Satu, kita beri salam yang wajib jawab. Yang kedua, salam yang tak wajib jawab. Yang ketiga, salam yang kita tak nak dengar. Tak nak dengar jawapan. Ya, salam yang kita wajib jawab, kita jumpa manusia. Kita beri salam, dia dengar, dia wajib jawab. Salam kedua, salam tak wajib jawab. Salam imam. Salam tu imam, tak wajib jawab. Jangan tuan-tuan jawab. Tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak payah jawab salam ni. Sebab imam bukan beri salam pada kita. Ya, sebab tu salam semayang ni semua orang beri salam. Pas siapa jawab? Tu imam Assalamualaikum. Makmum pun Assalamualaikum. Siapa jawab? Salam tu bukan salam pada manusia. Salam pada malaikat kiri kanan kita. Yang ketiga, salam yang kita tak nak dengar jawapan. Salam kepada ahli kubur. Ya. Kita pergi atas kubur. Assalamualaikum ya al-kubur. Tuan-tuan nak dengar tak jawapan dia? Tak nak dengar. Kalau dijawab, nyanyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Marilah sekali. Tak kacau, tuan-tuan. Salam ahli kubur ni, salam ke dia, dia pun dengar salam kita. Ya, salam para Nabi, Nabi dengar salam kita. Ya. Cuma ada orang pergi ziarah Rasulullah ni, kita kata sampaikan salam ke saya pada Rasulullah. Pada salam Nabi, duduk sini pun Nabi dengar salam kita. Nabi dengar dan Nabi jawab pun. Nabi jawab, setiap orang beri salam ke Nabi. Cuma dia bila kita pergi kubur tu dia rasa lain. Sampaikan salam. Kita pun bawa, ya Rasulullah, sahabat saya si fulan kirim salam padamu ya Rasulullah. Kita ni rasa lain. Mari rasa sebab, mari rasa sayu, mari rasa dekat dengan Nabi SAW. Tujuannya itulah. Ya, maka kali itu kita ziarah makam Nabi SAW dan ziarah para sahabat-sahabat yang lain. Termasuklah kubur-kubur yang lain. Dan Allah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila berdiri ia atas kubur, maka menangis ia hingga basah janggutnya dengan air mata, serta berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabra awwalu manazil al-akhirah fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Ya, kata dia Sayyidina Osman bin Affan ni bila di ziarah kubur dia akan menangis. Duduk atas kubur dia menangis sungguh-sungguh hingga basah janggut dia. Bukan nangis sikit-sikit. Nangis sungguh-sungguh. Dan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Osman, pasal apa dia menangis? Kerana dia pernah dengar Nabi SAW bersabda, kata sabda Nabi SAW, ya, kata baginda, innal qabra awal, sesungguhnya kubur ni permulaan tempat diam di dalam alam akhirat. Dia alam ni
alam roh, alam dunia sekarang. Alam barzakh sempadan masuk alam akhirat. Barzakh pada masyarakat yang sirat ni alam-alam dia ni. Alam ni alam lain. Nabi kata kubur ni permulaan kepada masuknya alam akhirat. Ya. Dan sesiapa yang lepas daripada, dan maka jika lepas orang yang mempunyai kubur itu daripada seksaannya, maka barang yang kemudian daripada itu terlebih mudah daripadanya. Nabi kata siapa-siapa yang masuk kubur, tiba-tiba dia tidak diazab dalam kuburnya, tak ada fitnah kubur daripadanya, maka itu permulaan. Depannya lagi mudah, lagi ringan, lagi senang. Dan barang siapa yang tidak terlepas daripada seksaannya, na'udzubillah, diazab dalam kubur, diseksa dalam kubur, maka barang yang kemudian daripada itu terlebih sangat susah daripadanya. Ya, kalau dalam kubur pun dah ada bala ujian seksaan Allah, di pada mahsyar lagi teruk, yang sirat lagi teruk, hisapan lagi teruk, lagi panjang lagi teruk lah. Kedepannya lagi teruk. Sebab tu sama ada kubur ni taman-taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Ya, satu hari Nabi SAW duduk atas kubur. Ya, Nabi ambil kayu, sahabat-sahabat perhati perbuatan Nabi SAW. Nabi ambil ranting kayu, Nabi cucuk tanah. Ya, sambil-sambil cucuk tanah tu Nabi kata, ya, sesungguhnya orang beriman, bila kita dekat nak mati, 40 hari lagi nak mati ni, malaikat Israel mari duduk keliling kita. Setelah mana sampai hari mati dia, maka malaikat tadi, ya, datang dekat si mati, ya, berdiri pada ujung kepala dia. Ya, Nabi kata dia atas ujung kepala dia. Lalu kata Israel, wahai roh yang beriman pada Allah, keluarlah kamu kepada keredaan Tuhanmu. Ya, wahai roh yang beriman dengan Allah Ta'ala, keluarlah kamu kepada keredaan Tuhanmu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyatan. Kita redha, Allah redha. Lalu kata Nabi, roh tadi pun berkumpul, lalu bergerak perlahan daripada ujung kaki, naik. Ya, sampailah lutut, naik lagi, sampailah. Lalu roh tadi keluar, sama ada ikut mulutnya atau ikut hidungnya. Lalu malaikat Israel menadah tangannya. Ya, kemudian roh tadi keluar, sebagaimana keluarnya air ikut muncul cerit. Ya, bila sempurna roh tadi, maka diletakkan di atas bekas yang bau wangi semerbak. Kemudian ditutup, lalu terus para malaikat lain terus mengambil roh tadi, kata Rasulullah. Lalu roh tadi pun naik, sampai langit pertama. Maka berkata malaikat langit pertama, roh siapakah ini? Lalu kata malaikat yang bawa tu, roh sipulan-sipulan, hamba Allah yang soleh, yang semayang tak tinggal, yang bertaubat pada Allah, yang melakukan kebaikan, yang sayang pada anak yatim, yang mulia orang tua. Disebut kebaikan-kebaikan si mati waktu hidup dunia. Lalu berkata malaikat, Allah Ta'ala perintah kepada aku, jangan buka pintu langit ni kecuali kepada hamba Allah yang soleh. Lalu dibuka pintu langit pertama. Malaikat tadi terus bawa sampai langit kedua. Malaikat langit pertama mengiringi roh tersebut sampai langit kedua. Langit kedua begitu juga. Malaikat tanya, roh siapakah ini? Maka kata malaikat, roh sipulan bin sipulan, sebut segala kebaikan dia. Sampai naik, sampailah ke langit yang ketujuh, ya, dan disimpan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada pun orang durhaka, kata Nabi, bila malaikat panggil dia, hei roh yang keji, na'udzubillah, wahai durhaka pada Allah, keluar kamu. Dengar suara Israel itu, maka roh tadi berselewak lagi dalam tubuh. Ya, berselewak lagi, tak nak keluar. Sebagaimana anak-anak ayam bila lang datang, maka berselewak dia lari, tak tahu nak lari arah ke mana. Lalu malaikat sentak roh tadi keluar. Ada yang keluar ikut ubun-ubunnya, ada keluar ikut kaki, ikut liang-liang romanya, ikut matanya, telinganya, macam-macam. Ya, lalu tidak dibenarkan walau sesaat pun di atas tangan Israel. Malaikat tadi pun terus ambil roh tadi, disimpan, diletakkan dalam bekas yang busuk, maka ditutup bau busuk. Maka diangkat sampai langit pertama. Kata malaikat, aku tidak dibenarkan oleh Allah membuka pintu langit pertama. Dilontarkan ke dunia, maka terapung-apung diseksa sampailah hari kiamat. Auzubillah. Ya. Waktu tu Nabi SAW sebut yang Ali, kamu tahu tak apa yang sedang berlaku pada ahli kubur ni? Tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata ahli kubur ni sekarang ni sedang dapat rahmat Allah Ta'ala dalam kubur dia. Ni pusing ke kiri. Ya Ali, kamu tahu tak apa yang sedang berlaku pada ahli kubur ni? Tak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasul beritahu. Dia sekarang sedang diazab oleh Allah. Ya Ali, kamu tahu tak pasal apa dia diazab? Dia diazab kerana tidak membasuh air kencing dengan sempurna. Ya.
Bukan dosa besar berzina, minum arak tu. Ya, tu besarlah. Ya, kerana kesilapan-kesilapan tersebut. Maka Nabi SAW ambil satu pelepah tamar, maka Nabi letak di atas pelepah tamar tu. Sambil berdoa, semoga selagi mana pelepah tamar ni masih hijau, maka Allah Ta'ala meringankan azab si ahli kubur. Maka diambil kias oleh ulama-ulama, ya, berhubungkan dalil ini ialah bila seorang tu meninggal, kita ambil pokok kayu, kita letak pokok yang mudah hidup, ambil berkat kiasan pada sakah hadis Nabi SAW, maka pokok ni hijau, keluar daun. Semoga selama mana pokok ni hidup, Allah Ta'ala ringankan azab si kubur. Ya, maka kita mengambil dalil kias tersebut. Demikian kata Imam Nawawi, ya, berhubung dengan masalah meletakkan pokok di atas kubur. Ya, boleh, tak ada salah. Walaupun bagaimanapun amalan masing-masing lah. Ya, setengah-setengah tu jangan duk agak pokok saja, mayan dok tak jadi tuan-tuan. Ya, duk pesan kan nak cucu kalau ajah mati esok tanam pokok yang mudah hidup lah. Ya, pokok kangkung tak apa kata. Mudah-mudahan selagi mana kangkung tu menjala maka ayah tak azab, mayan dok tak jadi. Ya, dia tak boleh, dia macam kita lah. Ya, nguak tutup mulut dapat pahala. Ya, dapat pahala sunat. Bila menguak, sunat tutup mulut. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Boleh tak masuk syurga dengan pahala nguak je? Mayan tak? Tak boleh. Jadi benda-benda sunat ni dia menyokong. Ya, dia sokong. Sunat-sunat ni dia memenuhi. Jadi oleh kerana itu buatlah sunat sebagai tanda kasih. Ya. Dan oleh kerana itu kata Nabi, orang yang kubur ni sama ada jadi tempat permulaan bagi dia. Ya. Sebab tu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya. Allahumma ya qabrahu ratan maryajan, ya Allah jadikan kuburnya taman di atas taman syurga Allah. Pasal apa? Kalau kubur ni dia ringan tak azab, bangun pada mahsyar pun ada kenderaan. Ya, macam kita, ya, kita nak turun ke rumah nak pergi berjalan ni, dia tak sama tuan-tuan. Ada orang bersiap, kereta dah ready dah. Kereta dah ready dah, driver dah ready dah, apa semua, kereta pun siap, minyak pun dah penuh, tayar pun okey semua. Siapa dia? Orang besar-besar nak turun. Ya, raja nak turun, dia tunggu kereta ke tak? Kereta tunggu dia. Ya. Kita cari kereta. Orang tak ada kereta, panggil taksi. Ya. Uber. Ya. Demikian kita, orang beriman ni sebelum bangkit di pada mahsyar, sebelum keluar daripada kubur di akhirat, kenderaan dah tunggu dia. Kenderaan dah tunggu dah. Ya. Bangun-bangun keluar pada kubur, maka kenderaan dah ada dah. Silakan naik. Ya. Nak ke mana? Pergi pada mahsyar. Kena tambang tak? Tak ada tambang, tak ada GST. Naik. Amalan kita ada kenderaan. Atas dunia ni orang kaya ada driver. Ya, ada driver, ada kenderaan yang baik. Akhirat orang beramal banyak pahala, ada kenderaan di akhirat. Ada yang berjalan kaki lah, ada naik motor, ada bersikap. Macam dunia lah. Ya. Kalau tuan-tuan nampak orang berjalan kaki, jauh berjalan kaki tu orang kaya, orang miskin. Akhirat besok orang berjalan kaki ni orang banyak pahala ke banyak dosa? Orang banyak dosa. Maka demikian juga dunia ni mazra'atul akhirah. Ya, dunia ni taman gambaran akhirat. Ya, demikian.